Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa nabiyina salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ayat yang ke 14. Ada satu kata-kata penting yang kita kena faham kesan daripada kita mengaji 30 juzuk Quran dengan cara yang betul lah. Mana cara bertalaki, mana tulis dalam Facebook ni, share sini, tak share dalam grup lagi, mana share dalam WhatsApp. Kesan anak-anak share dalam WhatsApp. Kesan yang pertama berlaku kepada kita setelah mendalami makna Al-Quran ialah cinta akan ketulinan, cinta barang tulis. Bila cinta barang tulis, dia akan ada satu lagi, benci barang palsu. Cinta barang tulis, benci barang palsu. Sebab itulah kebangkitan ahli hadis ni kesan daripada Quran sendiri. Ahli hadis ni semangat dalam menapis hadis palsu ni roh Quran. Kerana daripada Quran lah datang semangat untuk menapis barang-barang palsu. Tapi kalau pengajar Al-Quran tidak nombor satu kan dengan diri tak lain dulu, semangat ni tak muncul. Malah penyakit mengaji muncul. Bukan penyakit cara mengaji ni ada cara sihat, ada cara sakit. Cara sihat ialah dia panggil analisis kritis. Analisis kritis ni tak boleh telan belaka. Mana Quran ni hanya tidak boleh analisis kritis ni dari sudut lafaznya kan, Qurannya. Kalau Quran telah ditahqiq bahawa ini Quran, mana tak boleh kita nak komen lah Quran ni kan, kita kena telah bulat-bulat. Sebab Quran tak ada barang palsu, dia betul belaka. Jadi kalau jenis benda yang kitab yang kena telah belaka Quran, sebab tu daripada Quran lah mendorong orang-orang yang mengajar hadis ni jaga ketulinan hadis. Dan menjaga ketulinan hadis ni dia sudah jaga Quran, berhadis lagi. Sebab hadis ni sebab dia tak terjaga, tak macam Quran. Quran Allah jaga kan. Cuma ada ulama bahas, bila kata Quran Allah jaga,
Bukan sudut lafaz saja, makna pun Allah jaga juga. Allah jaga Quran sudut lafaz dan maknanya. Jadi kalau ada hadis yang menyokong makna Quran, itu alamat hadis sahih. Kalau ada hadis yang melawan, maknanya bercanggah dengan Al-Quran dari sudut pengkabaran dan akidah, melibatkan pengkabaran. Bila pengkabaran akidah, makna kalau kita mengaji kaedah Al-Quran, usul tafsir, apabila hadis itu bercanggah dengan makna zahir dari sudut akidah, maka itu alamat hadis itu hadis palsu. Tak mungkin. Tak mungkin Nabi secara terang-terangan cakap benda yang lawan dengan Quran. Tak mungkin. Sebab Imam Syafi'i kata hadis itu adalah syarah bagi Quran. Bila kita habis ngaji 30 juzuk Quran, ngaji hadis ini mudah. Sebab apa? Sebab huraian Quran. Kita tahu dah, takkan lari pada makna Quran. Jadi orang kalau ngaji makna Quran, dia tidak akan terpedaya dengan hadis palsu, surah akidah. Sebab dia dah ada Quran dah. Jadi bila nampak macam hadis palsu, bila ada hadis ni macam bercanggah dengan sesuatu makna dia, bercanggah dengan akidah, kita tak ada ni sabti ni. Dia tapi kalau Quran kita tak mengaji. Sebab tu budaya sihat di negara-negara yang maju, cara pengajian dia mula Quran dulu. Guru kita pun, kita ambil sanad Quran kepada dia, sanad tafsir Quran, dia beritahu dalam daurah, dia beritahu, dia kata dia pun silap juga. Sebab kita Malaysia ni tak tahu metod sebenar dalam pengajian. Dia ngaji hadis habis dah. Tok guru kata mengaji daurah Quran dulu. Belum lagi orang ngaji. Sepatutnya kena Quran dulu baru ngaji hadis. Bila ngaji hadis dulu, walaupun hadis itu kalam Nabi, tapi dia tak terkesan seperti kalam Quran. Sebab Allah beritahu dalam Quran, engkau Muhammad tidak akan mampu untuk menyatukan hati manusia. Aku je mampu. Maknanya Quran je boleh. Quran satu kitab yang boleh menyatukan hati manusia. Kalau Allah boleh, kalau manusia tak boleh. Cuma tinggal lagi kalau Nabi ni, kalau Nabi ni, siapa-siapa ngaji dengan dia, ada perbezaan yang mahmudah, ada perbezaan yang mazmumah. Perbezaan mahmudah ni ialah cara sahabat faham hadis. Sahabat je boleh faham beza. Sahabat je boleh faham beza tentang hadis. Contoh, kepahaman Ibn Mas'ud dengan Ibn Abbas tentang hadis isu sentuh isteri batal tak batal. Macam kita cenderung pada Ibn Mas'ud, mazhab lain cenderung pada Ibn Abbas, dan dua-dua betul. Mazhab kita Syafi'i cenderung pada pandangan Ibn Mas'ud. Sentuh batal. Sebab mana sentuh? Tapi Abbas dia ambil makna kedua, iaitu dalam bahasa orang Arab kata sentuh tu makna bersetubuh. Mana sentuh tu bagi pandangan dia, sentuh isteri tak batal. Tapi dua-dua tu diraikan. Tak masalah. Kita ambil pandangan ni tak salah, ambil pandangan ni tak masalah. Sebab tu dari sudut mazhab, kalau tengok kita mutabar mazhab kita Syafi'i, semua dia menguatkan hujah pandangan dia akan sebut nama sahabat. Jadi sebenarnya semua mazhab, sama ada Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semua belakangnya sahabat. Semua belakangnya sahabat. Jadi sebenarnya bila kita ngaji ayat 100, ingat ayat 100 surah Taubah, satu-satu ayat yang ada satu dalam Quran tu je. Kalau tak faham ayat tu, memang tak faham apa tu rahsia di sebalik kenapa berlaku pencagahan. Jadi kalau jadi mana beza yang jadi panas
Bezanya patut sejuk. Kan? Beza yang dia panas ni, sebab beza tu belakang tak ada sahabat. Dia panas. Kita panas. Beza yang patut sejuk, memang sejuk pun. Tak jadi masalah pun sebenarnya. Bila beza tu ada belakang sahabat. Kan? Jadi kalau kita faham konsep tu, tak salah dah. Kenapa dia panas beza ni? Sebab tak ada belakang sahabat. Sebab dalam surah At-Taubah ayat 100 ni, ahli syurga ni hanyalah yang ikut sahabat dengan ihsan. Walladzina taba'uhum bi ihsanin. Dengan ikhlas dan benar dan tepat. Kan? Ayat 100 ni, kita dalam tu. Kalau tak ada dalam tu, kita tak ada dalam syurga nama kita. Makna dia, orang yang ahli syurga ialah orang yang ikut sahabat sungguh-sungguh. Mengaji sahabat dari sudut penghayatan, ikut sahabat sungguh-sungguh. Jadi sebenarnya, kalau kita contoh kita bermazhab Syafi'i, kita ikut mazhab Syafi'i sesungguh, belakang mazhab Syafi'i itu sahabat, maka kita masih ada. Bukan mana ikut mazhab ni keluar dari Islam, bukan. Bukan kata ikut mazhab ni satu benda salah, bukan. Tak salah pun. Tapi yang penting, betul-betul ini adalah pandangan yang muktamad daripada mazhab Syafi'i. Lepas tu belakang, dan kita tahu bahawa bila muktamad daripada mazhab Syafi'i, belakang ada sahabat, maka tak salah pun. Dia panggil usul fiqh, dia panggil. Kita ambil usul fiqh mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita ini, kita ambil cenderung pada mazhab ni. Kita cenderung pada mazhab ni. Bukan makna kita sebut lagu tu makna kita tak ikut Nabi, bukan. Tak salah pun sebenarnya. Cuma kalau kita tak mengaji, kita rasa salah. Tak salah pun. Bila sebut kita ikut mazhab ni, kita cenderung pada usul fiqh Syafi'i. Syafi'i belakang dia sahabat. Tak salah pun. Kan? Dia tak jadi isu tajuk tu. Cuma ayat 100 ni nak beritahu, walladzina taba'uhum bi ihsanin ni, huraian dalam hadis dari hayatus sahabah, Nabi pernah mimpi nampak wajah-wajah sahabat dalam syurga. Tapi belakang sahabat tu wajah-wajah yang tak dikenali. Faham tak? Hadis tu, wajah-wajah tak dikenali tu ialah kita. Mudah-mudahan. Dengan syarat, kita duduk belakang sahabat. Sahabat tu jadi neraca beragama kita. Tapi kalau kita ni tak apa tengok mana sahabat, tak peduli mana, kan? Makna dia, walladzina taba'uhum, wow tu, kalau sama ada kita atau bukan, bergantung kepada bagaimana cara kita menghayati agama ni. Kita tengok sahabat ke tak? Kita buang sahabat ke? Atau kita tengok sahabat? Sebab itulah ayat 100 ni bagi jawapan kepada kita, tidak boleh menyalahi sahabat Nabi dalam agama, tak boleh. Benda yang sahabat Nabi menjauhi, kita kena jauhi. Benda yang sahabat Nabi mendekati, kita mendekati. Benda yang tak dilakukan oleh sahabat Nabi, kita jangan lakukan. Selamat. Benda yang dilakukan oleh sahabat Nabi, tak apa kita lakukan. Dia punya panduan dekat situ. Panduan dekat situ. Setelah kita mengaji Quran ni, mungkin berlaku kepada kita susah dengan dalil. Faham tak? Bila kita mengaji ni, tahu makna lagu ni, selamat lagu ni, jadi susah kita. Ada tak rasa lagu tu? Nak ikut ni, jadi dilema. Tak ikut ni, susah pula. Nak ikut ni, susah pula. Ada tak pasal lagu tu? Bersusah dengan dalil ni, alamat baik. Bersusah dengan dalil ni, alamat baik. Mengaji, nak tahu hak sahih macam mana, nak ikut hak sahih ni susah ni. Apa? Bertemu dengan masyarakat contoh. Susah. Alamat di syurga. Sebab ayat 100 ni, susah dengan dalil. Susah ke dalil? Bila mengaji, tahu hak lagu ni betul. Tengok berlaku masyarakat lagu lain.
Beza dengan tulisan. Kan? Tengok-tengok. Kan? Mana kita tengok lampu hijau ni. Betulnya. Berhenti lampu hijau jalan. Kalau merah berhenti. Tapi orang kita berhenti dah. Belakang. Terlebur gitu. Nak jalan juga ke? Nak ikut undang-undang ke? Nak ikut orang? Mana kita dapat tahu kalau jalan juga, kalau lampu merah, kena denda. Dia keluar pula. Lepas tu, kalau tak ikut orang, orang kata pula. Mana antara dua dilema. Mana kalau duduk dalam dilema lagu ni, sifat ayat 100. Susah ke dalil. Ayat 101, munafik. Kita ni adalah orang susah kerana tak susah. Mengaji jadi susah kita. Nak ikut hak mengaji tu. Atau kita menyusahkan orang nak ikut hak dalil. Kalau kita menyusahkan orang nak ikut dalil, itu orang munafik. Dua je. Orang nak ikut betul, kita buat menyusah. Menyusah orang nak ikut betul, kita munafik. Sebab satu-satu munafik. Mana orang Islam ni, dia orang kafir, mana kau dah. Tapi kita kat Madinah ni, mengaku Islam. Tapi menyusahkan Nabi dan sahabat yang nak ikut wahyu. Jadi susah kerana wahyu ni, zon sahabat. Menyusahkan orang nak ikut wahyu ni, munafik. Jadi kalau kita tak mengaji, tak tahu hak betul salah mana, kita menyusahkan orang nak ikut betul, kita munafik. Hak bimbangnya, munafik dah dua jenis. Munafik amalan sah, munafik akidah sah. Kan? Bimbang-bimbang kita ni munafik akidah. Bila munafik akidah, ayat 100 tu, wow tu, tak ada kita, risiko dia, tak ada selama-lamanya. Hak tu bimbang tu. Sebab tu, kalau tak mengaji ni bahaya. Kalau kita mengaji, kita susah nak ikut betul. Nak ikut betul. Susah tu, alamat nak selamat. Susah tu alamat nak selamat namanya. Oh, payahlah. Payah. Dah ngaji-ngaji tengok. Hak betul lagu ni. Hak orang buat lagu ni. Payahlah. Payahlah ni. Tengok, payahlah dua jenis. Mana payahlah saya mati. Buat juga payahlah saya mati ni menyebabkan dapat du'zun walladina taba'uhum bi ihsanin. Sebab ayat ni nak cerita susah kalau dia orang Islam dua je. Susah ke dalil, menyusahkan orang nak ikut dalil. Dua tu je. Ngaji. Lagu ni betul tu. Hak ni mazhab Syafi'i contohlah kan. Kita tengok orang buat lagu lain macam mana. Kita dah faham, dah kita buat kajian. Sebab agama ni kebenaran datang kepada kita dengan kajian, bukan ikut-ikutan kan. Kebenaran ni datang kepada kita dalam bentuk kajian. Kita ni mengaji, campur mengkaji. Mikir, bukan kita tidak diajar oleh guru kita, telah bulat-bulat. Mikir. Rasa apa nak kuat. Saya mau mikir. Maka kita lama-lama kita akan nampak macam pula wahyu kuat. Makin mengaji, tengok. Ini kuat. Mula-mula kita jadi tak gagah lagi. Lama-lama tengok. Kata kuat belah ni. Tapi nak ikut belah ni kak. Nampak tak? Dasar ni. Tapi sebenarnya, Allah nak beritahu sampai hari kiamat. Hanya orang Islam ni wujud dua keadaan. Bersusah dengan dalil, menyusahkan orang ikut dalil. Itu ya. Kalau kita tak mengaji, kita akan marah orang nak ikut betul. Sebab kita, nafsu kita, nak orang ikut kita. Padahal neraca, kita bukan neraca kebenaran. Tak ada Al-Quran kata. Kan? Masyarakat adalah neraca kebenaran. Mana ada? Neraca kebenaran ni ialah sahabat. 3 neraca kebenaran. Quran, Nabi, sahabat Nabi. Beza dengan Sarazali. Tak usah sana kau. Kan? Beza dengan Sipulah Mispulah. Tak usah sana kau. Tapi beza dengan 3 ni, tak masuk ayat 100.
Allah tak perhatian kita. Allah perhatian kita ni bila kita ikut betul cara wahyu. Tengok ni dia kata, Quran ni, kalau nak buang sebab munafik, makna munafik ni bukan dia munafik duduk 3 keadaan. Dalam Quran, kalau kita mengaji Quran, munafik duduk dekat tak mengaji langsung. Ada dalam surah Taubah. Puak Badui yang tak, dia mengaku Islam tapi tak pergi langsung majlis Nabi. Hanisah sikit. Dan dia takkan berubah sampai kembali ke rahmatullah. Selagi dia munafik duduk majlis Nabi. Dia munafik duduk majlis Nabi. Pecah 2. Hak jadi sahabat ada, hak mati munafik pun ada. Hak jadi sahabat ada. Makna dengan kes mengaji tu berubah jadi sahabat Nabi. Ada. Makna munafik ni ada ubat dia. Dalam daurah dia beritahu, apabila kita mengajar, semua suka kita, puji belaka. Nampak menantu belaka, contohlah contoh. Itu alamat kita ni munafik. Mana ada kita ajar ni, kita tak, ada benda yang kita tak beritahu. Kita ajar barang orang suka aja. Kita tak telus. Tidak telus. Tengok hak ni. Kedoktoran. Doktor ni. Doktor ni dipanggil etika dia kena telus ke kena berlapik? Telus ke berlapik doktor? Dengan ketelusan dia, orang suka belaka ke separuh suka, separuh marah? Itu telus. Kalau itu telus. Orang suka ada, orang marah ada. Itu telus. Kalau jenis orang suka belaka ni, masalah. Doktor beritahu lah sakit kita apa, tak ada apa-apa, sihat je. Makan lagu lah banyak-banyak. Tak? Orang suka belaka something. Kita munafik. Dalam konteks agama ni munafik. Kalau konteks doktor, dia kata tak telus tak? Konteks agama ni, kita ni munafik lagi. Jadi munafik ni, bukan tak mengaji langsung, bukan mengaji dalam kelas, boleh jadi. Orang mengaji pun berisiko munafik lagi. Semua kita kena berisiko. Orang mengaji berisiko lagi. Mana kalau tak telus, tak ajar barang, kalau orang suka belaka, itu alamat ada benda kena sembunyi. Kena ada orang rasa. Bukan nak cari orang marah. nak beritahu barang betul. Sebab kalau tak betul, orang tak selamat. Kan? Tapi dah orang nak marah, nak buat macam mana? Betul tak? Dia kata, wa ma tafarraqu, tidaklah mereka berpecah. Kecuali dari sesudah min ba'di ma, dari sesudah datang kepada mereka wahyu. Ilmu ni wahyu. Kenapa? Ada nak soal kita tak? Kenapa Ustaz Quran turun dah? Quran serupa, Nabi serupa. Kenapa jadi balahnya? Pernah timbul tak dilema apa tu perasaan aku tu?
Kita ni Quran serupa, Nabi serupa, balah buat apa? Kan? Sebenarnya isu balah ni bukan isu mahmudah, isu mazmumah. Kan? Kenapa balahnya contoh tak? Asal berlaku balah ni bukan zaman kita lagi, zaman ahli kitab lagi. Ahli kitab ni sesama dia balah. Kan? Kalau kita dalam Quran, ahli kitab ni, Yahudi ni, sesama dia dengki. Kalau dengan sama dia pun dia dengki, dengan Nabi dia dengki. Maknanya dengan sama dia pun dia dengki, dengan Nabi patut dengki pun, dengan sesama dia pun dengki. Apa tak boleh dengan Nabi? Dia cara nak hapus kedengkian ni, kena buka mengaji makna Quran, buka mengajar makna Quran belaka. Kalau tok guru ahli kitab ni, kalau dia mengajar makna Taurah belaka semua, jiwa je satu. Allah satu kan jiwa ahli kitab. Sebab semua telus. Semua akan jadi satu jiwa dia. Sebab makna Quran ni boleh menyatukan jiwa pengajar. Tapi kenapa sama ahli kitab ni jadi musuh sama mereka? Kita ni, kalau kita zaman kita tak faham, kita zaman ahli kitab dulu. Siapa datang Nabi, dengki ke Nabi pula. Dulu dengki sama dia. Tahu kenapa? Berpunca daripada dia tak mengajar setiap ahli kitab ni, dia tidak lagi mengajar habis licin Taurah. Dia ajar sikit, ya orang suka je. Buang suka, biar suka, siang suka, dia suka. Kalau kedai ni maksud dia duniawi. Buku-buku dia tapih tak? Kalau maksud dia laku saja, orang punah kalau tak punah nombor 2. Maksud dia bagi laku. Rasa-rasa dia tapih tak buku? Dia tak tapih, dia jual belaka. Barang betul tak betul, dia jual belaka. Betul tak? TV ni, kalau maksud dia untung, dia tapih tak? Dia tak tapih. Kadang-kadang ceramah pun ada, barang bunuh pun ada. Sebab maksud dia ialah laku. Bukan maksud dia ialah menyelamatkan akidah orang, kan? Laku maksud dia. Laku tak depan. Laku tak depan. Bila laku tak dapat, kalau laku tak dapat, barang ni tak laku, dia letak dekat rak. Barang ni tak laku, dia letak dekat rak. Dia letak kat rak tak? Tak, dia simpan. Nampak tak? Jadi, kalau kita sebagai seorang ustaz, maksud kita adalah duniawi, kita tak boleh hajar barang orang tak sih. Tak boleh hajar. Kita akan tak belakang. Haknya mana? Haknya orang nak ke depan. Lama-lama, dia macam di kedai buku. Barang betul pun dia ajar ke orang, barang palsu pun dia bagi orang telan juga. Sebab maksud dia duniawi. Lepas tu kalau kita sebagai anak tak masuk kita kata siapa, kita sendiri jadi ustaz, otak kita nak bagi laku kita, bukan nak bagi laku wahyu. Kita tu biar laku, kita akan cabut habis mengajar. Hak betul kita ngajar, hak tak betul kita ngajar. Tapi kalau kita tak mengajar wahyu, kita tak nampak benda ni. Kita ni ada orang ni, orang kamu kata telah melaka, takkan ustaz cakap tu. Kita kena tengok orang kalau jenis lagu ni, kalau jenis main-main ngajar belakang ni, dia ada something. Dia bukan nak menyelamatkan orang. Dia nak laku, bagi laku dia, angkat dia. Sebab dia takkan ajar barang Allah, barang Nabi. Dia ajar barang dia. Tu konsep guru kita ajar. Ini muhasabah diri kita. Mengangkat siapa? Mengangkat hak Allah ke hak Nabi? Tak hak Allah, tak hak Nabi, tak hakmu. Kan?
Kalau masuk akhirat, aku nak angkat hak Allah hak Nabi. Tak laku lah tak pergi. Kelas kena tutup tak apa. Sebab kalau mati selamat. Kita bukan nak masuk kita dunawi, masuk kita mengajar ni supaya kita selamat kat hari esok. Tapi kalau masuk ni tak kemah. Lepas tu kalau kita ni tak ngajar habis kalamullah kepada orang, kita tak ajar cara beragama. Kita main kodah je. Main kodah je. Kita bukan ajar masyarakat cerdik dalam agama. Kita ajar masyarakat jadi tak cerdik jadi. Faham ke tak? Bagi benda suruh orang tolak lagu tu. Bukan lagu tu, cara betul. Cara betul kita kalau kita datang kepada kita kan marah yang tak adalah, jangan telan dulu. Ajar masyarakat jadi cerdik. Bukan ajar agama, ajar cara beragama. Kan? Ajar cara beragama. Macam kita pergi berubat. Lepas tu pergi farmasi. Kita balik bila ubat letak atas meja, suruh kita ambil. Kita beli dah ubat. Kita balik selalu ke kita dengar panduan guna? Panduan guna ni kita ambil, kita dapat maklumat daripada kaunter ke daripada orang luar kaunter? Itulah yang dimasukkan agama. Agama ni kita tak boleh pandang dah dalam bab amalan ni. Tak boleh kita jajah. Kalau kita akan dengar dulu, mana memanglah apa tu hak kita ambil ni ubat, tapi kalau cara guna bukan cara Nabi. Nabi ajar cara guna, makan hari ni kan, banyak ni, petang banyak ni. Kalau tak ikut cara Nabi, bukan jadi ubat, jadi racun. Faham ke tak? Sekarang ni Nabi ajar cara lagu ni, orang luar kaunter ajar cara lagu lain. Kita ambil hak Nabi ajar ke luar kaunter aja. Apa tajuk luar kaunter pula. Makna ibarat gitulah. Makna dia cara guna ubat ni. Kalau kita ambil daripada Nabi betul, itu betul cara. Tapi kalau kita ambil dari luar kaunter, bukan Nabi, orang lain, bukan hak Nabi ajar orang lain, maka dia jadi racun. Tahu tak? Air holy water. Tahu tak? Nak minum ke tak? Tak silap. Sebenarnya, nak jadi benar, tak tunggu holy water. Kita holy water tak say. Kau bodoh holy water ni? Oh. Sebenarnya nak benda nak jadi holy water ni tak tunggu pada air tak nak jadi benar otak, tak perlu holy water. Kalau kita amal perbuat cara yang bukan daripada Nabi, amalan yang bukan daripada Nabi, benar otak kita. Kita terfikir tak ni isu anak nak sentuh sikit lah, minta maaf. Isu artifak. Faham ke tak ni? Faham tak isu ni? Orang awam kena faham. Tadi alhamdulillah majlis telah berhenti kan. Ada bukan nak sentuh orang ni dia boleh dua boleh jadi dia balik kepada pangkal jalan. Ni barang kalau palsu tak palsu dia tak payah dicop ni. Betul tak? Okey, isu dia yang dia nak bawa ialah asal dia nak bertabaruk dengan barang Nabi. Itu asal dia sebenarnya. Tak tabaruk, ambil berkat. Sebenarnya boleh tak ambil berkat dengan barang Nabi? Boleh. Sahabat Nabi buat, tabi'i buat. Tapi kenapa berlaku zaman tu dan sahabat Nabi bertabaruk, tabi'i bertabaruk, semua sahabat-sahabat Nabi ni waktu dia mati dia kata, dalam barang-barang Nabi ni bersama saya. Dia wasiatkan tanam sekali dengan dia. Sebab sahabat Nabi ni bimbang. Dia takut satu hari nanti akan berlaku manipulasi benda-benda lagu ni. Kalau tulisan ni kan, ubah tulisan, pen lain, dakwah lain, hadis, tetap ada Nabi. Sebab orang tulis orang lain, pen lain, tapi dakwah lain, tapi tulisan serupa. Hadis Nabi tak? Hadis Nabi. Sebab hadis Nabi ni mudah jaga. Sebab walaupun pen lain, tulisan lain, tetap hadis Nabi.
Tapi bara peninggalan Nabi mudah tak jaga? Oh, payah. 1400 tahun. Bila payah, bila dah berlaku jauh lagu tu kan, banyak dah orang manipulasi. Banyak. Sebab tu ulama hadis sepakat beritahu tidak boleh lagi kita umat zaman ni bertabaruk dengan barang Nabi, tak boleh dah. Sebab bahaya, tak jelas dah. Boleh berlaku manipulasi. Takut orang ni bila tanya kepada anak Aisyah tu kan, siapa buat kerja ni? Anaknya kita, cikgu-cikgu ni bila orang kata ni barang Nabi ni, kita tengok macam ni rasa biasa lagi. Lepas tu kalau orang kata ni ada satu perempuan, anda tengok dia biasa, tapi alhamdulillah dia mikir. Anda beritahu dia pernah ada satu orang dia bawa dalam masjid rambut Nabi dia, janggut Nabi, debuh dengan air, dan siapa-siapa minum air ni dia sebut fadilat sesuatu. Rasa kita minum ke tak? Sebahagian minum, sebahagian tak minum. Betul tak? Betul tak? Dekat semua orang minum, sebahagian tak minum. Kenapa jadi dua pihak? Bukan. Ada otak manusia ni, jenis dia tak campur lagi barang racun, maka dia boleh nampak barang dia mengarut. Ada orang ni, dia dah amal dah barang-barang mengarut ni, maka dia tak nampak barang yang mengarut. Faham tak? Dulu kat Kok Landas dulu, biasa ajaran sesat ni kita tak kata sesat lagi, kita kata benda-benda manusia jadi tak nampak benda salah ni, faktor pada amalan ni bukan wahyu. Tapi dari sudut biasa kalau ajaran sesat kan, masa Kok Landas tu, biasa kalau dia akan ajar murid dia berzikir, betul tak? Dia ajar murid dia berzikir. Zikir tertentulah. Ada dekat Kok Landas perempuan tak balik-balik. Siapa nak pisah dengan suami pun ada kat Kok Landas. Lama dah cerita ni. Biasa bila dia suruh berzikir, kita kena tengok zikir tu zikir Nabi ke tak. Kalau bukan zikir Nabi, bentuk tu bentuk yang ada nombor kan. Makna nombor tu ditetapkan. Kalau kita tetap tak apa, kita jatuh dah. Sekian. Lepas tu cara bentuk kita tahu dah. Selawat ni bukan selawat Nabi, zikir ni bukan zikir Nabi, atau zikir Nabi juga tapi nombor 10,000 kali. Mula nak jadi tu. Lama-lama dia tak jaga dulu. Kesan daripada amalan yang bukan warid daripada Nabi ni, dia akan jadi menak ke otak. Macam mana? Kalau kita ni kalau ada Tok Guru cakap kat dia kata tak cukup lagi ni, awak ni kena mandi dengan air ruqyah. Dia kata contoh air ruqyah. So, air ruqyah kalau tak sebut air ruqyah kan, air bacaan Tok Guru dia. Yang mandi kan siapa? Tok Guru dia, Tok Guru lelaki. Hak kena mandi tu siapa? Bini orang. Kalau kita tu sebagai bini orang, sanggup tak dimandikan oleh ustaz tu? Ada tak orang sanggup? Ada. Sebab zikir tu benak ke otak dia. Sebab tu kita ni, zikir ni penting. Pastikan daripada Nabi, supaya kita mudah, otak kita boleh mikir barang-barang ni barang betul tak betul. Kita jadi macam ada sikit dia punya by the mind, dia punya signal tu. Barang pelik. Sebab tu orang cantik pun, bila dia masuk satu ajaran sesat, bini dia ada bagi kat guru dia ni. Ya, orang Tanah Merah tu, Hasan Arimau ni. Pengaruh ngajar mereka masuk dalam kelompok ni. Bini pengaruh ni bagi kat Hasan Arimau, cerita lah. Ni pengajaran. Kenapa jadi lagu tu? Kalau kita dengar cerita, dia tu bini dia bagi kat tok guru tu, kita rasa yang sebut rasa apa? Rasa B ke rasa C? Nak sebut tak tahu ni, B ke C?
B tu sebab otak kita ni main peranan lagi. Cerdik. Sebab agama ni buat cerdik. Tapi kenapa jalan lagu tu? Kesan daripada amalan yang bukan daripada Nabi. Dia jadi bodoh. Duit Ustaz. Duit kan. Habis. Jadi bodoh. Ada cerita lah, murid kita cerita, ada satu orang ni. Sebab tu bila air ruqyah ni, bila tidak menepati cara wahyu, buat dia jadi bodoh. Pernah dengar cerita orang, jangan ambil air pelat-pelat ni. Jadi bodoh nanti. Ada orang yang silap. Dia niat masuk tak betul dah. Dia ni ke doktor pakar. Ni cerita pengalaman ni, cerita betul ni. Dia doktor pakar. Tapi dia diuji oleh suami yang tak tahu apa dia. Dia nak suami lagu ni. Dia nak suami ni ikut dia. Dia minta air tawar. Lepas dia minta air tawar tu, suami ni dia jadi macam B. Bukan C. Jadi B. Rasa menyesal dia. Kita waktu kita kata ruqyah ni, waktu lebih baik kita buat sendiri. Kita tidak menepati wahyu, bukan jadi C, jadi B. Dia tu boleh jadi B, boleh jadi C. Air ruqyah tak masalah. Dia boleh jadi C. Tapi kalau tidak menepati cara wahyu, jadi B. Faham tak? Waktu baik kita buat sendiri. Ataupun cara orang lain, tapi cara-cara yang menepati wahyu. Kita kena kaji cara dia. Kalau tak menepati, dia jadi lagu tu. Tak mungkin air Quran jadi B. Tak mungkin. Something. Mesti ada tak kena. Makna air ni boleh jadi sihir, boleh jadi ubat. Kalau tak kena jadi sihir. Makna dia kalau minum air tu jadi B, sihir ke ubat? Sihir ya. Jadi menyesal pula dia. Nak kata masa sebelum minta, walaupun dia tutup dia doktor hebat hospital dah kan, dia rasa tak puas hati dengan suami dia, nak suami dia ikut dia. Ni cerita betul ni, cerita murid kita. Anak tak sebutlah tempat mana, tapi nak cerita ni ada berlaku. Hak cerita ni dia cerita sendiri, berlaku kepada waris dia, waris terdekat. Dia cerita kita. Anak kata tu kata air tawar ni dia boleh dua-dua, dia boleh B, boleh C. Menepati cara wahyu jadi C, tidak menepati cara wahyu jadi B. Jadi kalau kita nak selamat, baik buat sendiri. Jadi ayat dia kata barian. Barian ni dengki. Kenapa jadi dengki pula? Dia kata telah datang wahyu. Wahyu ni kalau ngajar habis jadi ubat kepada pengajar. Tapi kalau ngajar tak habis, susuk jadi racun kepada pengajar. Faham tak? Wahyu ni kita mengajar tak? Kita ngajar habis jadi ubat. Kita tak ngajar habis jadi racun. Sebab bila tak ikut, tak menepati cara wahyu nak ngajar habis. Kita ngajar tak habis, susuk jadi racun. Faham tak? Ubat ni, doktor kata apa? Kena makan habis. Kita tipu doktor. Habis tak? Habis. Quran ni ubat. Allah kata kena mengajar habis jadi ubat. Tak mengajar habis jadi racun. Jadi bila ahli kitab tak mengajar habis, dengki masuk. Masing-masing nak buat jenis dia. A ajar metod dia, B ajar metod dia, C ajar metod dia. A, B, C ni dengki. A dengki ke B, dengki masing-masing. Kita tengok tarikat Untuk guru tarikat ni 4 tarikat sama-sama dengki-mendengki. Sebab apa? Sebab masing-masing dia bukan wahyu dia. Dia dengki, kita tarikat kita hebat lagi, ni tarikat kita hebat lagi. Doktor Masuk kita, ni tarikat kita. Dia gitulah. Amalan yang bukan ada wahyu ni, dia bukannya menghasilkan penyatuan, dia menghasilkan kedengkian. Kalau nak menyatu, mesti wahyu.
Wahyu je boleh menyatukan manusia. Kalau amalan bukan wahyu, dengki sama. Masa-masa nak angkat, Tok Guru kita hebat lagi, Tok Guru kita hebat lagi. Hak tu lah. Kalau kita orang ajak masuk tarikat ni, Tok Basik kata tarikat Muhammadiyah, dia kata. Mana tarikat, makna wahyu. Wahyu jelas dah. Sebab tu Syekh Wala Adalawi, dia asli ikut tarikat. Tokoh India. Nama dia Syekh Wala Adalawi. Hebatnya Syekh Wala Adalawi ni, semua ilmu di bunda India, tafsir ke, hadis ke, nahwu ke, semua nama dia ada. Biasa contoh kalau sebut Ibnu Katsir, otak kita dapat apa? Tafsir kan. Nawawi, otak kita dapat fiqh, hadis. Bila sebut tafsir, nama Nawawi tak ada situ. Tak nampak nama dia suruh. Imam Ghazali, tasawuf contoh. Apa lagi? Sebut satu nama, apa tu lagi? Kalau kita ngaji nahwu, dia panggil siapa tu? Lupa ni. Sibawih contoh. Nahwu. Tapi bila sebut Syekh Wallah Adalawi ni, semua ilmu dekat dunia ilmu dalam bidang agama ni, nama dia ada. Hebatnya dia. Dia bila masyarakat India ni banyak tarikat, jadi mestilah dia pun ikut tarikat. Bila tengok tarikat ni dia macam rasa macam meladi pada dasar. Dia buat kitab Hujjatullah Balighah. Hujjatullah Balighah ni nak balik kepada orang India, orang yang minat kepada dan tak jelas ni, balik kepada wahyu asal. Dia cerita zikir-zikir patut amal dalam diri kita ni, dia angkat hadapi balik. Supaya masyarakat tinggal hak tak jelas, ambil Nabi. Sebab dia tengok jadi lagu lain. Dia nampak penyakit-penyakit yang Tuhan beritahu dalam Quran tu. Penyakit kan, mengangkat kelompok kita, nak angkat Allah, nak angkat Nabi. Bukan nak angkat kelompok kita. Tarikat dia angkat kelompok dia. Nampak lagu tu. Ni something lah ni. Orang ngaji Quran nampak sesuatu yang tak kena. Jadi dia, sekarang kita Hujjatullah Balighah, untuk menyatukan balik kepada hak asal. Dia kata kena balik asal semula. Dengki. Barian bainahum. Dengki. Sebab apa? Sebab hak wahyu tak angkat, hak dia mau angkat. Dengki ni. Angkat hak wahyu tak dengki. Hati jiwa je satu. Tauhid ni menyatukan manusia. Bila mengaji Quran, malah hati kita, lepas dia ngaji Quran. Masa dia ngaji hadis panah. Bila orang ngaji hadis ni, bak fiqh, itu panah. Timbul isu. Dia kan, bila kita duduk Malaysia, mesti kita cerita kepada mata kita. India, Hanafi. Panah, mengaji hadis ni panah. Bila dia mengaji Quran, patutlah kena ngaji Quran dulu. Baru dia rasa, rupanya perbezaan tu sebenarnya Mahmudah berlaku. Hanafi ke, Syafi'i ke, ke syurga belaka. Nak nampak lagu tu kena ngaji Quran dulu. Kalau kita tak ngaji Quran, kita panah juga ini. Mengajar agama ni kan, kalau tak start daripada awal Quran, bukan nak ngaji nak balah oleh dia. Saya kata betul mazhab lain, sama-sama tak kita pun. Kalau isu A, B, kita kata pandangan ni kuat, ni tu. Tapi kalau kita ngaji Quran untuk kita akan meraihkan perbezaan. Tapi kadang-kadang kita tengok, kenapa tidak berlaku perbezaan, tak meraihkan ni? Sebab perbezaan ni akidah. Isu artifak ni isu akidah. Kena tegah. Kan? Tak ada lah. Cuma kita ni sebagai masyarakat awam ni, jangan terlibat lah. Nanti akan jadi itulah. Barang tak jelas ni membenak kotak. Kita nak mengaji agama, nak mengaji cantik, mana hak jelas ke apa hak jelas? Quran. Ambil hak tu. Uluh hak tu. Hak ni tak jelas. Jadi kita betul kan Nabi. Betul kan Nabi. Jadi nak tinggallah hak yang meragukan, ambillah yang tidak meragukan. Kan? Ambil. Kalau yang meragukan tinggal. Yang meragukan tinggal. Yang tak meragukan ambil. Jadi Quran tidak meragukan. Hak puluh tu dulu. Puluh hak yang jelas. Hak tak jelas tu tak tepi tu. Bimbang-bimbang kita. Hak jelas pun tak jelas lagi, mati dulu. Hak tak jelas duk kita.
Barang dunia tak jelas tak sebana. Barang tak jelas tak jelas belaka. Agama duk kita hak tak jelas belaka. Barang dunia duk kita hak barang jelas belaka. Suami nak jelas, menantu nak jelas, kereta nak jelas. Agama mati duduk dengan kita barang tak jelas belaka. Oh, nanya aku tu. Jadi khilaf ba'akidah, orang yang duduk dalam yang betul, dia nak pejuang betul lah. Hak tak betul, kita ibarat macam tak peduli sebab kita kesian orang yang tak tahu ni. Kalau kita sengat lagu tu, hak jadi ni, tak tahu apa. Betul tak? Bila ada pihak yang kedua, jangan fikir sikit, banding. Study banding, betul tak? Kalau semua orang duduk jajah benda tu, apa jadi? Masyarakat akan lama-lama cerdik sikit, dia kata agama ni mengarut. Macam mana? Nanti dia kata mengarut belakang ni. Agama dah lagu ni mana? Orang-orang yang cerdik pandai, tak usah. Dia nampak agama mengarut. Dah kita ajar barang mengarut. Agama. Tak usah ajar barang betul. Satu nanti orang nampak agama ni mengarut. Orang kata ini ke agama? Nampak tak kesan dia? Bahaya. Kita punca. Patutnya kita kena mendekati orang-orang yang akademik ni, nak beritahu agama tidak ajar barang mengarut. Kan? Agama ni ajar barang cerdik. Cuma barang ni memang mengarut dah. Macam mana? Jadi kalau kita tanya kita, Ustaz, kenapa orang agama pecah dua? Orang agama ni kata tak ada apa-apa. Orang kata tak boleh nanti. Kenapa? Kita tanya tak kita, kenapa? Orang agama tak mesti amalan cara betul. Kalau amalan dia tu bukan daripada Nabi, dia tak nampak benda tu. Macam kita kot, kalau kita duk makan barang, kalau kita duk amal barang tak betul, kita pun tak nampak juga. Tapi kita kadang-kadang tanya, aku nampak dah barang mengarut. Tapi kenapa orang ni yang sepatutnya nampak dulu tak nampak? Sebab kita tak amal pelik-pelik. Kalau kita buat amal barang pelik, yang kita tak nampak. Otak manusia ni sama je. Tuhan buat waras belakang. Tapi kalau ambil barang tak betul, jadi tak waras. Tak kira siapa. Dia ustaz manusia, kita manusia. Ambil barang tak betul, jadi tak waras. Dua-dua. Ustaz sama-sama, kata tak betul, tak waras. Manusia, kalau dia bukan ustaz, tapi dia jenis telus. Ambil barang betul, dia akan nampak barang tak betul. Walaupun dia orang biasa. Orang tua, warga rumah. Tapi tak saya barang pelik. Tak minat dia dulu barang pelik. Nak ambil barang betul je. Dia tak pernah bawa lagi. Dia kata, hai, barang pelik. Kenapa dia nampak? Sebab dia tak siap ambil barang pelik. Nak barang betul. Kita nak betul lah nak selamatnya. Bila kita jenis lagu tu sebab tu kita nampak sikit barang ni bermasalah. Kan? Orang yang jenis telah lagu tu jadi mati akal kita nak meyakinkan nak beritahu barang payah. Sebab otak dia yang berfungsi untuk nampak kebenaran ni telah dibenarkan oleh barang tak betul. Rumit. Tak senang. Dan kita nak meyakin hak ni zikir daripada Nabi, hak ni zikir bukan Nabi. Kalau orang tinggal hak bukan Nabi, ambil hak bukan Nabi, tinggal hak Nabi. Cerdik ke C ke B. Tapi nak meyakinkan orang, nak bagi faham benda ni senang ke payah? Kenapa payah? Sebab barang tu, kalau kita start amal, tak nampak ini. Jadi T, tak apa. Bukan senang. Tak apa, zikir juga. Cara dia lagu mana? Kita tinggal dulu hak tu. Ambil, baru kita nampak. Macam kelas kita ni kan. Ada kebanyakannya cikgu-cikgu, bukan mudir. Dia ngaji wahyu ni kan. Dia kata, tadi kata ustaz, macam mana sekolah-sekolah dulu dia bagi mandi pen tu. Kata cikgu, kenapa cikgu tak ajar lagu ni? Tak tahu kenapa ustaz dulu tu tak nampak T je. Lain nampak B. Itu kisah wahyu. Wahyu ni hilang penyakit T, B. B tu jadi T tu.
tak apa kan. Benda tu kebodohan. Tapi kita tak nampak. Dah kita telah, dah tengah-tengah Raja 10, tiba-tiba ada pengetua baru datang, dia pengetua. Tubik pula soalan tu. Malas tak ulah dah. Jadi dia jadi mikir. Apa dia, apa tu, ada terang-terang lah. Sampai dia tak faham. Tak apa, Ustaz, tak apa. Lepas tu dia mari kita, Ustaz, kita nampak dah sikit. Kenapa? Anak dia suara. Anak dia budak lagi, 15 tahun. Mak dia pergi ambil pen bagi. Lemak. Kalau lagu ni kita yang ngaji kita. Kan? Mak baru tu fikir balik kita kata. Ya tak ya juga Ustaz tu. Ya tak ya juga. Masa kita beritahu tak apa. Kita tak apa Ustaz Ruqyah. Ikhtiar. Tu kalau kita mengaji Quran lama, asal apa tak apa. Tapi lama-lama kita dapat B. Agama ni ada benda yang kita buat, kita lama-lama kita dapat B. Nak kata dulu bukan wahyu masuk, dia tak nampak benda tu. Bila mengaji wahyu dia tubik soalan-soalan. Tu ada tanya, kenapa cikgu nampak sekarang? Dulu tak nampak. Tak tahu Ustaz, mengaji Quran ni jadi apa macam tak tanya tu rasa macam pelik ya. Dulu tak nampak. Dulu macam biasa. Kita letak. Ada jenis cikgu ni dah nampak macam ngarut, tapi tak tahu nak macam mana. Sebab orang hak mengajar agama segak juga. Macam iya kan. Macam mana macam kita tak nampak benda barang salah barang betul kalau kita bagi makan ke benda tu. Lah ni orang mikir sikit lah ni. Lah ni jangan buat gitu. Dulu orang buat, lah ni orang mikir sikit. Lah ni orang tanya. Kita berhak tanya. Barang ni daripada mana? Orang berhak tanya. Agama ni orang berhak tanya. Sebab orang nak asli lah ni. Orang tak asli pelik-pelik. Tak, kita baru juga mandi dengan tak Ada dulu tak nampak juga nak cerita. mandi dulu. Hantar nampak waktu tu. Ada tu asyik kata dia tak mandi tu. Betul lah. Maknanya tak perlu mandi. Allah ajar cara nak haknya nak kita nak melindung. Kita nak lindung benda ni. Siapa lindung? Allah Ta'ala. Kenapa tak pakai cara Allah Ta'ala? Cara kita. Kita nak Allah Ta'ala lindung tak? Cara Allah lah. Tu isu dia. Sekarang ni agama ni kita ambil daripada siapa? Kita nak gini. Kita nak Tuhan lindung. Bila nak Tuhan, ikut cara Tuhan. Cara apa kita ajar cara kita? Tuhan ajar dah. Cara nak musibah tu. Ada dah. Kalau kita buat kajian, ada dah. Buat tu lah. Apa hak goreng cara kita. Sebab tu barang-barang lagu ni jadi otak jadi tak nampak barang tanah. Bila kita tinggal pun kita nampak. Dia barang pun tinggal dia pun nampak. Duduk lah tak nampak. Nampak je biasa. Bila kita tinggal mengaji agama, apa lah tak nampak dulu. Anda tahu ni. Dia perasaan ni dia dalam. Anda sendiri, kita ni pengalaman kita. Sebelum mengaji Quran, tak nampak barang ni B. Lepas mengaji Quran, nampak banyak benda. Kita start dah. Kita tahu dah. Hidup kita start daripada kecil, mengajar agama. Tapi kita tak mengaji makna Quran lagi. Lepas mengaji makna Quran ni, banyak terbongkar. Hak anda buat selama ni B. Terbongkar. Macam ada satu orang ni kan, dia asal Buddha masuk Islam. Lepas tu masuk Islam, dia mengaji daurah dah. Lalu tempat-tempat hak dulu, agama dulu lah. Lepas tu dia gelak, dia tengok orang agama dia buat, dia gelak. Kawan tanya, kenapa kamu gelak? Dulu aku macam tu. Nampak tak? Quran tu kesalahan. Kenapa dia tak nampak? Otak serupa juga. Sebab barang tak betul tu membenarkan otak. Kalau ada isu lain tanya, kenapa Ustaz? Ustaz kata barang tak betul ni membenarkan otak. Tapi kenapa orang yang tak betul duduk dalam agama tak betul nampak Islam betul? Ada tak? Ada. Kenapa? Soalan ni kenapa? Jadi Ustaz kata lagu ni. Kenapa jadi lagu ni? Pula
Kalau nak jawab. Ya, hidayah. Tapi dia ada jawapannya. Ada sudut al-ibrah. Hidayah. Ada jawapan sudut al-ibrah. Apa dia? Dia ambil dan kena tak minat. Dia tak ada lain. Dia macam Bilqis. Bilqis ni dia tak minat matahari. Tapi sebelum matahari berlaku, mana dia ambil tak ada kena minat. Kalau ada hak lain hal lebih tepat, dia akan tinggal. Hak tu kalau bagi tunjuk cara Islam sikit, dia terima selalu. Sebab dia tak minat dah cara dia. Tapi orang ambil barang tak betul tu dengan tak minat kan dengan minat. Orang Melayu kita ni. Dengan minat, arti dia baca tu. Ambil dengan minat je dia baca. Dia ambil zikir pelat-pelat tu dengan minat kan dengan tak minat? Dengan minat. Getemu. Kan? Dulu ada hak mengaji kita, di kita. Saat dulu kita start, ada kawan kita tu kan. Kain kokor ni, beli. Kain kokor tu pegang, duk buah lambek lah. Dia kata kalau kita buah lambek kita, kain kokor ni, accident tak berlaku. Dulu tahun 2000, masa tu tengah jual. Sampai ada hak mengaji ni, punya gitu percaya. Dia kata, oh, Alhamdulillah lah. Kain kokor ni, duduk lambek kita. Tak kena accident. Tak accident kita tadi. Nampak? Dulu. Kita nampak dah lah. Ni dulu. Dulu. Tapi lah dia. Lepas tu kalau bila tengok orang kata ni dekat-dekat macam tu, dia kata batu ababil. Tahu burung ababil tu. Ni batu dia kata. Kita percaya ke tak? Tak ada. Berlaku tu bila? Berlaku tu. Siapa yang waktu tu orang percaya ke orang tak percaya tu? Belum, Nabi tak lahir lagi tu. Masa tu tak adalah lagi perawi. Tak mana-mana. Ahli hadis tak ada masa tu. Banyak barang Nabi pun dah ragu-ragu. Apatah lagi barang tu. Kan? Ada tak sahabat riwayat kami ada simpan barang ababil? Ada tak dalam hadis? Tak ada jumpa. Tak ada. Padahal tak ada orang cerita. Pada batu tu ada orang. Tak ada. Kalau ada, mesti ada. Tak ada. Nabi tak ada meriwayatkan batu tu. Mana ada simpan lagi zaman Rasulullah batu tu. Tak ada. Tiba-tiba orang kita kata batu ababil. Dia kata ni batu ababil ni. Kita tak fikir ke otak kita. Lepas tu dia jual dia kata di rambut Siti Khadijah. Jadi tak boleh orang masuk. Orang perempuan je masuk. Yang pelik dia, yang dia masuk FB tu, orang tengok belakang tu. Kita tak fikir. Cuba kita agama ni mencerdikkan kita fikir. Tak bolehkah kita guna akal sepenuh habis, agama sepenuh habis untuk fikir barang ni betul ke salah? Tak ada kita fikir ke? Kalau begitu mau kita percaya. Tuan heran tu. Tak heran, kita faham dah ibrah dekat mana. Dia pergi habis ayat ni. Jadi perbezaan yang tidak direstui kerana akidah kan, sepatutnya azab berlaku, tapi tak berlaku sebab apa? Tuhan tunda tu makna dia kalau mati kena. Bukan makna tak ada azab. Tuhan tunda. Tunda tu jadi menyebabkan orang yang sesat, dia ujian bagi orang sesat. Orang sesat ingat betul, tak ada azab. Kalau kita kena ada azab turun. Kalau kita janji orang tu azab turun. Tak turun tu sebab Allah janji dah, dia tak akan berlaku on the spot. Allah tunda. Tu kata walaula kalimatun. Kalaulah bukan dikarenakan kalimat penundaan azab. Kalimat penundaan azab. Azab tak berlaku on the spot. Dia tunggu mati. Kalau tak berubah lagi, duk percaya lagi, benda-benda mengarut lagu tu, azab selalu. Pada siapa yang mati bersama barang mengarut, mati azab selalu. Kalau mati bersama wahyu, barang benar, sahih, tepat, dia orang yang selamat. Sebab ni orang mengaji ni kan. Sabaqat min rabbika, telah berlalu dari Tuhan engkau. Mana Tuhan beritahu dah bahawa azab tidak berlaku on the spot. Bukan mana azab tak ada, tunda. Bagi peluang, tengok dia berubah ke tak. Kalau masih faham mengarut,
maka mati azab selalu. Tapi kalau dengan kes mengaji, dia buang barang mengarut tu, maka dia mati dapat syurga. Ila ajalin musamma, mana Allah tunda pada waktu yang telah ditentukan. Kemudian ajal. Jadi barang mengarut ni tak berlaku azab ni sebab Allah kata tunda. Kalau tak kena lagu ni, laqudhiya bainahum, azab hari selalu. Dash kena azab. Hancur berlaku. Mana kalau barang, kalaulah apa tu tidak ada kalimat ni, siapa ajar barang mengarut, kayu kokor jual, mai azab selalu daripada langit. Tapi disebabkan Allah tunda, tangguh, menyebabkan kita faham dah, bukan tak ada, tangguh. Orang yang terjebak dalam barang tak betul ni, tak ada apa pun kita. Tak ada apa pun. Kalau barang ni salah, mesti kita kena azab. Dia pahala betul. Jadi kalau salah, kenapa Tuhan tak azab kita? Ada pahala betul. Sebab itulah orang hidup dalam sesat ni jadi makin yakin. Jadi ragu-ragu apa yang ditegur kepada mereka, bahawa barang yang betul adalah hak tu, menyebabkan dia berkekalan dengan fahaman tu. Hak dia pun tak jelas juga, nak bukti kita. Dia, hak barang dia tak jelas, tapi hak kita tak jelas. Tak jelas ada dua. Hak dia tak jelas, hak kita tak jelas. Kita beritahu hak dia tak betul. Kenapa dia tak terima? Sebab tak jelas juga. Bagi dia tak jelas juga. Hak dia tak jelas, hak kita tak jelas. Sebab otak dia faham, kalau tak betul, kenapa tak turun azab? Sebab wahyu tak ada ke dia. Kalau dia faham ayat ni, dia faham. Tapi sebab dia, otak dia, cara agama dia ialah lafaz. Cara agama hak betul, tulisan. Jadi dia tengok, dia tengok keadaan. Dia tengok keadaan. Kalau aku buat salah, mesti azab turun. Mana azab? Tak turun pun. Mana salah? Nampak tak? Dia guna hujah lagu tu. Padahal, betul salah dia bukan pada keadaan. Pada tulisan. Faham ke tak? Bukan keadaan. Keadaan ni boleh jadi dua-dua. Ni jadi ni, betul. Tak, ini tak betul. Jadi betul. Dia pahala betul. Keadaan bukan hujah. Tulisan tu hujah. Wa innal ladina urisul kitab, dan sungguhnya orang-orang yang diberi kitab dari sesudah mereka. Kesan daripada tidak azab itulah menyebabkan mereka berkekalan dalam ragu dengan kebenaran, kekal dalam kesesatan. Ragu kepada kebenaran, kekal kepada kesesatan. Sebab apa? Tak turun azab selalu. Bayangkan kalau contoh kita janji barang tak betul, jadi tak bohong, contoh tak bohong tak betul lah, pun azab turun. Jadi tak bohong azab turun selalu, contoh ada tak bohong, tak ada langsung. Kalau tak mari kelas, pun azab turun, semua mari kelas. Betul tak? Jadi kerana faktor tak berlaku azab ni menyebabkan kalau kata salah, tak masuk kelas dia salah, tentu azab turun, dia kata. Tak turun pun, mana tak salah mana. Jadi hujah dia keadaan. Kita hujah, kita wahyu. Jadi bukannya salah betul tu berdasarkan keadaan, wahyu. Jadi kerana dia letak kebenaran tu berdasarkan keadaan, maka ragu-ragu dia apa yang wahyu beritahu. Nanti azab. Dia tengok, tak ada azab betul. Banyak tak orang guna hujah keadaan, bukan guna hujah wahyu. Tengok, tak ada azab pun, tak salah. Tak ada azab, tak salah. Mana azab tu? Jadi lafi benar-benar dalam keraguan dan kebimbangan. Nak ambil ragu, apa tu, ragu bimbang, campur dua. Ragu bimbang. Dalam konteks kita tak, ragu dengan wahyu.
ragu dengan apa yang wahyu beritahu, bimbang nak tinggal kita. Apa? Sebab biasanya orang dia ada kepentingan dia duniawi. Nanti tinggal dia nanti tak boleh nak niaga dah. Hak kebenaran dia ragu. Nak tinggal dia bimbang. Nanti kalau kita ngajar tajuk ni, orang tak mari kita dah. Ahli kitab lagu tu. Dia tak tahu bahawa duduk dalam dunia tu bahaya, dia tak tahu. Dalam dunia duduk dalam tak betul, tak tahu. Ajar barang tak betul ni dalam wahyu tak tahu. Bagi dia keadaan tu lah neraka. Sebagai penutup ada orang share video kita, satu orang perempuan. Anda semua mungkin satu orang nanti mungkin tersebut kita. Dia cerita pengalaman dalam hospital. Ada dapat tak? Dia kata ada orang sebelah dia ni, orang sakit, kena stroke, dia kena jantung 6 bulan. Lepas tu dia kata dia dapat satu ilmu daripada mimpi. Dia tu bomo. Bukan ada omong, bukan. Tapi anak cerita tu cerita dah, tapi dia cerita terbaru. Dia cerita ni dalam bentuk pengalaman dia. Dia cerita mimpi tu datang berbentuk cahaya. Ajar selawat sekurang-kurang 1000 kali. Ini kita ajar dah surah Fussilat ayat 25. Siapa dia mari tu? Setan. Tapi dia buat-buat dengan sembuh. Jadi bukan hujah. Dia nak biasa beramal jenis lagu ni nak kita selawat di kaum Tapi bila jenis kita dia sungguh ke mimpi, ni dia nak kena kiri dah tu. Wahyu selawat ni wahyu suruh lama dah. Kenapa kita tak sungguh? Sungguh kerana wahyu suruh tu, hak tu betul. Sungguh kerana mimpi suruh tu 1000 sekali, 1000 sehari. Setiap hari 1000. Siapa tetapkan? Bukan wahyu kita ke orang lain? Orang lain, bukan wahyu. Bila orang lain setan. Kalau kita nak buat 1000, 2000 tak apa. Orang lain tak boleh. Orang lain setan. Setan lah dalam mimpi dia tu. Apa ni, saya pernah dengar tu mana dia jadi dia macam dia lama koma je. Lepas ada yang ajar lah ayat kapuk tau. Dan dia koma tu, dia sedar tu dia jadi tak bomo. Macam ayat tu. Betul lah. Benda lagu ni dia berlaku banyak orang. Berlaku pada banyak orang. Ada nak share ke Kak Amang, tapi jangan share ke grup. Ada grup nanti, kalau orang nak minta personal, anda share audio ni ke Kak Amang, kamu dengar sendiri. Kalau nak minta personal, jangan share dalam grup. Takut orang dalam grup ni bukan semua masuk ke lah. Takut dia percaya. Jangan share ke kamu. Nak ke audio tu? Cuma nak beritahu dulu lah. Siapa-siapa nak minta ke Amang, send personal. Jangan masuk dalam grup lah. Sebab orang dalam grup ni kadang-kadang dia tak faham. Dia akan terima. Kalau personal tak apa. Kita hurai dulu tak apa. Bersama penjelasan. Ustaz nak tanya kan, kalau bukan bagi Nabi Muhammad ni tak apa kan kita. Sebab kalau di Turki Ustaz, dia ada tukar Nabi Isa. Macam Latin kita lah. Kan Nabi Isa. Nabi Musa. Nabi Musa berlalu. Dia semua benda tidak boleh kita nak tengok tak apa, tapi jangan percaya. Jangan percaya macam agama ni. Tak benda bila melibatkan, bila dah sebut Nabi Isa kan, Nabi Isa kan Nabi. Musa ke apa Nabi, bila sesuatu benda yang dekat dengan Nabi tu jangan kita percaya 100%. Separuh tak apa. Mungkin. Tapi kita tidak bertabaruk, kita tengok saja. Kalau tabaruk jadi agama, jadi punah kita. Sebab syarat nak menjadi agama, dia kena yakin. Kalau jenis ragu-ragu ni sebab dia cium, dia elah-elah, sapu gini-gini, nyakit kau. Hati tak boleh. Dia panggil bertabaruk. Tu lah kita jangan percaya 100%. Kita kata mungkin, barang mungkin. Sebab gigi Nabi manusia ada gigi. Nabi Musa ada rambut. Mungkin tak apa, jangan sampai pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anna wa awwalidina
وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.